Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini Khamis 30 Disember 2021 bersamaan dengan 25 Jumadal Ula 1443. Ini adalah merupakan siri yang ke-9 syarah kita kepada kitab Al-Azkar An-Nawawi. Al-Azkarun Nawawi. Kalau cakap bahasa budak-budak, dia kata kita mengaji tahun ni sambung tahun depan. Itu bahasa budak. Jadi tajuk kitanya sambungan kepada bab yang pertama dulu lagi. Bab mukhtasar fi ahruf mimma jaa fi fadli dzikri ghairi muqayyadin biwaqtin. Bab ringkasan kumpulan hadis-hadis yang menyebut kelebihan zikir umum, tidak terikat dengan waktu. Mana zikir ni kita bacalah sentiasa. Ada masa, tak ada masa, kena berzikir. Zikir ghair muqayyad, mana tidak terikat dengan waktu. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kita dah baca bab ini sampai ke hadis. Tuan-tuan tengok dalam kitab, yang ada kitab hadis yang ke-22. Saya ikut kitab terjemahan. Hadis nombor 22, muka surat 32. Bagi jemaah yang ada kitab, hadis nombor 22, muka surat 32. Sama dua hari ni. Mari kita sambung hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan zikir sebagai ilmu dan sekaligus motivasi kepada kita supaya bersemangat untuk berzikir. Jangan malah-malah lagi. Kalau malah lagi lepas mengaji gini banyak hadis, kita kata bukan salah ibu mengandung, salah nasib awak lah tu. Nasib lah. Orang suruh mengaji banyak-banyak tapi tak berzikir juga, kita kata itu nasib. Hadis yang ke-22, sambungan dalam bab ini. Warawayna fi sahih al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Orang ni berzikir ingat pada Tuhan, yang ni tak berzikir, duk berdikir, duk buah banyak. Zikir tidak ada. Apa bandingan dia? Dibandingkan dengan orang yang hidup dengan orang mati. Allahu Akbar, jauhnya jarak. Orang hidup dengan orang mati macam mana jauh sangat tu. Mana sifat orang mati ni tak bergerak. Sifat orang hidup bergerak. Kita kata mati apa ni? Mati hati. Orang yang mati hati, dia tak bergerak. Lidah dia basah menyebut hal orang. Lidah dia basah duk kutuk orang tu, kutuk orang ni. Tak mikir nak ingat ke Tuhan. Ini kita kata ini banding orang hidup dengan orang mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni duduk dalam kategori orang hidup ke orang mati? Jawab sendirilah. Kata insya-Allah kami orang hidup. Boleh? Jawab boleh. Tapi kalau orang tanya sekali lagi, jangan marah. Kalau dah mengaku orang hidup daripada pagi tadi sampai sekarang. Orang Kelantan kata dari pagi tadi sampai lon ni. Berapa kali baca? Berapa kali zikir? Zikir 4 kalimah kita. Berapa kali? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? Kalau kita ni separuh mati. Taklah mati sangat, tapi orang panggil separuh mati. La ilaha illallah. Inilah tujuan kita duk belajar, kita duk mengaji. Ini tujuannya supaya sentiasa diingat, diperingatkan. Mudah-mudahan kita tidak lara, tidak lalai, tidak termasuk dari kalangan ahlul ghaflah.
yang lupa terhadap Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Hadis yang ke-23. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Tuan-tuan tanda dalam kitab ni dia tak sebut sebut dah awal tadi. Rawahu Al-Bukhari daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, nama dia Abdullah bin Qais. Hadis 23. Warawaina ataupun ruwina fi sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala 'allimni kalaman aquluhu. Kata Nawawi, kami meriwayatkan ataupun kami diriwayatkan oleh guru-guru kami dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang A'rabi ni orang Badui, orang kampung, orang pendalaman, datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Alimni kalaman aquluhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat. Malam ni malam selawat ni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan daku doa yang dapat aku baca. Mana ajar yang ringkas-ringkas, saya nak hafal lalu, nak beramal dengan dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kita ajar. Kata semua. Kita Badui ni tanya Nabi, kita dapat belajar. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Nabi berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Sedap juga Badui ni. Dia dapat ijazah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah, yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripada Allah semata. Yang tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bila habis baca doa ni, Badui pun tanya pula. Qala fahaula ili rabbi. Menarik ni tuan-tuan. Kita kata jazakallahu khairan ya Arabi. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada muhyi Arabi. Dia tolong tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, itu untuk Tuhanku. Mana aku puji Allah, mana akunya? Famali, mana permohonan saya? Nabi tak ajar untuk saya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, kata. Ikut sekali lagi. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Menarik ni. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah daku. Warhamni, sayangilah aku. Ada orang terjemah kasihanlah ke aku. Sayangilah aku. Sedap juga terjemahan dia. Wahdini, berilah aku petunjuk ke jalan yang kau redai. Warzuqni, berilah aku rezeki yang baik, yang halal, yang tayyib. Alhamdulillah, hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi ini dia. Habis kalau kita nak baca macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, kalau nak baca mula di sini. Letak kolongan. Qala yang pertama tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca sekatu. Sampai kepada Al-Azizil Hakim, kemudian tutup kurungan, buka balik kurungan di Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Ambil bacaan saja. Hanya tengah-tengah tu yang dialog dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu kita baca lah. Itu dia cerita dia dengan Nabi. Baik, sekarang ni anda baca sekali lagi untuk ijazah. Tuan-tuan dan puan tanda, letak kurungan di tempat yang tak perlu dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi kathira.
Baik, dalam kitab Arab ni ada waw sini. Walhamdulillahi katsira. Tambah waw. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Alhamdulillah. Kata di dalam hadis lain, Nabi kata fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Allahu akbar. Nabi kata tak tambah dia punya terjemahan, dia tak ada dalam kitab ni. Mana dalam hadis lain, dalam Muslim juga dia kata Nabi bagi tahu kepada Badui, kalimah yang kamu baca ini terkumpullah permohonan untuk duniamu, untuk akhiratmu. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata alhamdulillah, sekurang-kurangnya kalau belum pernah baca lagi dalam hidup ni, kita baca malam ni. Allahu akbar. Bahagia kalau kita boleh panggil kawan-kawan kita, anak-anak kita, mari kita mengaji kitab zikir ni. Paling tidak ada lidah kita berkata walaupun sekali seumur hidup. Nah, tapi bacaan yang akhir tu biasa baca kan, di antara dua sujud, duduk antara dua sujud tu. Ada dekat-dekat di situ. Alhamdulillah. Maknanya dia pandau dengan Badui ini. Dia tanya, itu untuk Allah, mana untuk aku? Jadi Nabi pun ajar untuk dia, dia minta keampunan, minta rahmat, minta permohonan-permohonan yang untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita kata alhamdulillah. Mari kita pindah kepada hadis yang ke-24. Kata Nawawi rahimahullah, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'ad kata apa? Kunna inda Rasulillah. Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana duduk dalam satu majlis. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaksiba fi yaumin alf hasanah?" Allah. Nabi tanya, sahabat-sahabat, apakah salah seorang daripada kamu, maknanya adakah di kalangan kamu ini orang yang mampu mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Mampu? Boleh tak kita nak bagi 1000 pahala setiap hari? Nak ke tidak? Masya Allah. Sahabat-sahabat kata apa? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Salah seorang daripada sahabat-sahabat tadi bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alf hasanah? Bagaimana seorang itu dapat 1000 kebajikan? Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, nak kata tak 1000 kebajikan ni? Jawab baik-baik. Letak tangan dalam dada kita, kita jawab, ya Rabbi, nak. InsyaAllah. Kalau dengan penuh semangat, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan mampu mendapat pahala yang banyak. Kau berat hak Nabi ajar ni. Setengah orang kata hak Nabi ni berat. Mari kita nak tengok setakat mana kita nak pikul. Berat sungguh kalau ditekan oleh syaitan. Syaitan tak bagi kita baca. Dengar ni. Nabi kata, qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Yusabbihu mi'ata tasbihatin. Masya Allah, beratnya atas lidah. Beratnya atas timbangan. Kamu bertasbihlah 100 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Fatuktabu lahu alfu hasanatin. Maka ditulis baginya 1000 kebajikan. Au tuhattu anhu alfu khati'ah. Ataupun digugur daripadanya 1000 kesalahan. Mana dosa-dosa kecil kita dicampur daripada kepala kita 1000 kesalahan. Berat? Siapa kata berat? Hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Humaidi mengatakan, qala Nawawi, Abu Abdullah Al-Humaidi kata, demikianlah disebutkan dalam Sahih Muslim dan semua riwayat lain dengan kata au tuhattu. Dalam Sahih Muslim kata apa? Fatuktabu lahu alf hasanah ditulis. Mana ada tambahan lagi ataupun dihilangkan 1000 kesalahan.
Al-Barqani mengatakan, diriwayatkan oleh Syu'bah, Abu Awanah dan Yahya Al-Qattan daripada Musa, yang diriwayatkan oleh Muslim daripada jalurnya, mereka katakan tuhattu tanpa huruf alif. Tuhattu. Itu Imam Nawawi nukilkan perbincangan ulama tentang cara bacaan tu. Kita kata alhamdulillah lah. Baik. Yang hadis yang ke-24 ni, kalau tuan-tuan rasa tak larat, tak gerak, tak mampu, Abu Anah kata fabatnul ardi khairum min zariha, duduk dalam bumi lebih baik duduk atas bumi lah. 100. Subhanallah, tak mampu nak buat, Allahu Akbar. Apa kamu ni? Punya malahnya. Dia bukan malah, tak ingat. Kita ni kalau kita benda yang kita sayang, kita akan ingat. Tapi benda tak apa sayang, tak apa nak ingat lah. Ini kita kata rugi ni, rugi ni. Baik, hadis yang ke-25. Kita tak boleh syarah panjang-panjang ni. Kita ada hadis kita akan tamatkan bab ni insya-Allah sampai hadis yang ke-36. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Dan bagi setiap organ, sendi-sendi dalam tubuh kamu itu, setiap pagi ada sedekah. Maknanya patutnya bila kita sedar kita punya anggota kita ni sendi-sendi kita yang bergerak, patutnya kita sedekah, tanda syukur. Saya kata bayatul, tanda syukur. Tapi Nabi kata apa? Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap kali tasbih itu sedekah. Kita kata subhanallah, sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kali kamu bermuji Allah, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kali kita kata la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Kamu kata Allahu Akbar, itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Suruh orang buat benda baik, sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Larang orang buat benda munkar, sedekah. Wa yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Nabi kata nak cover semua tadi 360 sendi tubuh kamu nak sedekah, memadailah dengan kita solat 2 rakaat duha. Sebab itu dinamakan 2 rakaat duha ni solat bayatul. Abu Hanah lah cakapnya. Nak bayatul, solat duha 2 rakaat. Maknanya solat duha ni dipanggil solat syukur. Di atas anugerah Allah, sendi-sendi kita berfungsi, sendi-sendi kita ni boleh bergerak, kita kata alhamdulillah. Oi, nak maya duha payah juga. Dah, setengah orang ni salah faham. Dia ingat solat duha ni solat projek. Kalau ada projek, nak minta projek, maya duha 10 rakaat. Kalau tak ada projek, tak solat pun. Lah. Kita kena maintain. Saya dah masukkan dalam projek mega kita ni solat duha 2 rakaat paling minimum. Kena ada. Jangan lupa setiap hari. Jangan lupa. Kalau lupa, rugi. Hadis yang baik. Kata di as-sulama. As-sulama tu sin dhammah, sulama lam takhfif. Sulama bermakna organ tubuh. Dikata sendi. Itu dah sudut bahasa lah. Ya. Baik, hadis yang ke-26. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada saya, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Abu Musa, nakkah tidak aku beritahu kepada kamu kunuz, harta terpendam, harta gedung simpanan daripada harta syurga. Nak, dia panggil harta karun. Maknanya bandingan pahala besar tu dengan harta yang tersimpan, harta karun. Faqultu bala ya Rasulullah. Nak lah Rasulullah, kenapa tak nak? Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan. Semua kata. La haula wala quwwata illa billah. Kata semua. La haula wala quwwata illa billah.
Siapa dia nak ambil gedung syurga, ucaplah la haula wala quwata illa billah. Mana gedungnya? Akhirat esok. Tunggu mati dulu. Sekarang ni tak nampak. Kalau nampak selalu, dapatlah orang kata, wow, mari. Ketumah kau. Oh, lompaklah kita. Itu dia panggil kunuz, kanzun min kunuzil jannah. Maknanya pahala yang tersimpan dalam syurga yang besar. Wa huwa thawabun nafis. Sebagaimana harta karun itu orang suka sangat, kan? Tapi ini harta karun ni, senang nak dapat, pahalanya besar. Hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27. Kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi ra'atin wa baina yadayha nawan aw hasa tusabbihu bihi. Dua orang sahabat ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang perempuan yang di tangannya terdapat biji kurma atau batu untuk bertasbih. Mana dia nak bilang tasbih, dia buat biji kurma. Macam tasbih kita sekarang lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadza au afdal. Maukah aku beritahu padamu sesuatu yang lebih mudah dan lebih baik daripada ini? Maknanya aku nak ajar kepada kamu cara bertasbih lebih afdal daripada duk main anak batu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Nabi pun ajar dia, suruh kata, ikut semua. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard, wa subhanallah adada ma baina dhalik, wa subhanallah adada ma huwa khaliq, wallahu akbar mithla dhalik, walhamdulillah mithla dhalik, wa la ilaha illallah mithla dhalik, wa la hawla wa la quwwata illa billah mithla dhalik. Sudah. Maksudnya, Nabi ajar dia, Maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaannya di langit. Oh, banyak mana? Maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaannya di bumi. Maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaannya di antara kedua-duanya. Maha suci Allah sebanyak mana pun yang dia ciptakan. Allah maha besar seperti itu juga, mana banyak juga. Segala puji bagi Allah seperti itu. La ilaha illallah seperti itu. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah seperti itu juga. Maknanya banyak dia punya bacaan. Hadis ini Al-Imam At-Tirmizi kata hadisun hasan. Tapi para muhakkik, tuan-tuan tanda, ini di antara yang Imam Nawawi sebut, kalau Abu Daud diam, dia diam. Tapi para muhakkik yang mengkaji mengatakan ada dalam rawi wa fi isnadihi dha'fun wa jahalah. Ada dalam rawi dia ni ada orang yang tidak dikenali. Maka hadis dia, isnad dia dhaif. Isnad dia dhaif. Tulis itu dhab situ. Jadi hadis ni lemah. Tapi bolehkah kita baca? Tadilah dengan syarat kita baca bahawa ada diriwayatkan Nabi kita ajar kepada orang ini baca macam ni. Allahu Akbar. Baiklah. Hadis yang ke-28. Kami juga meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Imam Nawawi kata sanad dia hasan. Daripada Yusairah. Dia baca tasghir. Yusairah
seorang perempuan sahabat, mana sahabat yang wanita, Yusairah nama dia, Yusairah. Kita jarang ke perempuan kita nama Yusairah tak? Dengan tasghir. Kalau Yasirah mungkin ada. Tapi Yusairah ada ke tak ada? Saya pun tak tahu. Yasirah ada, Yusairah tak tahu. Dia kata as-sahabiyah al-muhajirah. Maknanya seorang wanita yang di kalangan muhajirin, mana orang Mekah dia. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yura'ina bit-takbir wat-taqdis wat-tahlil wa an ya'qidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Tengok mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk selalu menjaga bacaan takbir, taqdis, mana subhanallah, mensucikan Allah, dan tahlil la ilaha illallah. Mereka juga hendaklah menghitungnya dengan jari jemari. Nabi tak suruh main anak patu tadi. Kan? Hadis yang cerita Nawa tadilah ada perbincangan ulama mengatakan lemah di situ. Maka Nabi kata apa? Hendaklah menghitungnya dengan jari-jari. Ni, ruah jari kita ni. Kenapa? Kerana jari-jari itu akan ditanya, menjadi saksi di hadapan Allah Azza. Ya Rabbi, jari inilah duk hitung. Setiap hari 500 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita kena buat. Oi, payah ustaz, ni awi jari. Pasal apa? Tukar. Bertukar tu sebab minda kita tak fokus. Kita duk khayal benda lain, tapi jari subhanallah tak tahu berapa ratus kali. Tak habis-habis. Sebab tapi kalau kita fokus, kita boleh ingat. Sebab tu kita lepas solat kita tengok jari kita ni subhanallah, 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 subhanallah. Tengok. Kalau jari ni mula dengan ni. 1 2 3 4 5 6 7. Setiap jari ni 7. Ibu jari pendek kita bagi 5 dia. 1 2 3 4 5. 28 capur 5 33. Alhamdulillah, nikmat. Nikmat orang ada jari. Kita boleh jari tak cukup. Sisa lain. Tapi saya tak confident lah ustaz. Nak pakai tasbih juga. Kita kata itu atas kelemahan kita. Bagi sayanya, untuk nak guna tasbih sebagai alat untuk bertasbih, untuk nak hitung, tidak jadi masalah. Tapi kalau alat nak gantung di tengkok, pakai di lengan, besar-besar duk tunjuk, lah. Itu bukan cara, tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan diguna tu tidak sunnah. Cuma kita kata sebagai wasilah, sekadar nak hitung, tidaklah mahzur. Tapi kalau dah jadi budaya, jadi satu trend, tasbih tersangkut di tengkok, itu makna lain. Itu ada cerita lain. Baik. Nabi kita ajar sini supaya bertasbih guna jari. Itu yang terbaik. Nabi kata apa tadi? Dalam hadis fa innahu mas'ula. Pada orang ni, anak-anak jari kita tu akan ditanya esok. Dia tanya, dia jadi saksi kepada kita di akhirat esok. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Kita berpindah kepada hadis yang ke-29. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang hasan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidna at-tasbih bi yaminihi. Ya'qid wa fi riwayatin bi yaminihi. Kata di Abdullah bin Amr, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira tasbih, dalam riwayat lain, dengan tangan kanannya. Maka Nabi kita bertasbih dengan tangan kanan. Itu afdal. Habis kalau kita jenis kidal, boleh tak kita kira tangan kiri? Ulama kata la haraja. Tidak jadi masalah. Tangan kanan ke tangan kiri. Kalau orang tak nak tangan, kira dengan kaki pun tak apa. Kalau kita khayal, kira dengan biji tasbih boleh. Tapi jangan digantung tasbih itu sebagai alat gantungan. Nak menunjukkan kita ni ahli tasawuf lah, ahli lah lah, ahli Allah, maknanya orangnya kuat ni. Orang kuat. Apa ibadat ni kuat. Dia punya tasbih dia tersangkut di
Ditengkuk, Allahu Akbar. Baik, hadis ini rawah Abu Daud wa Tirmizi. Kata di Imam Nawawi kata bi isnadin hasan wa huwa kama qala. Sanad dia hasan. Hadis yang ke-30. Kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda. Nabi kata apa? Man qala. Siapa dia kata. Kata semua. Qala dia yang kata. Tanda kurungan situ. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ada riwayat ni rasulah. Ada riwayat kata nabiyan. Ada riwayat kata nabiyan, ada rasulah. Ada dua riwayat. Habis siapa dia kata? Raditu billahi rabba. Aku redha Allah sebagai Tuhanku. Islam sebagai agamaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Tutup kurungan setakat tu. Tutup kurungan. Lepas pada qala tu buka kurungan. Wajabat lahul jannah itu bukan bacaan, itu pahala. Nabi kata maka wajib baginya masuk syurga. Nak masuk syurga pagi-pagi baca ni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku zikir kita ni, Nabiyah, ada riwayat lain. Jangan kata salah, jangan pangkah. Ni ada setengah orang ni tengok beza sikit dia pangkah, ada riwayat. Baik, kita pergi. Hadis ni sanad dia hasan. Anak dia akhrajahu Abu Daud bisanadin hasan. Kita pindah kepada hadis 31. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr ini siapa? Seorang sahabat. Busr bi dhammil ba', as-sahabi, seorang sahabat. Kata di Abdullah bin Busru, dia kata apa? Anna rajulan qal. Seorang laki-laki datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam telah banyak ke atasku. Banyak. Baca ni yang saya tak larat. Maka beritahu kepadaku sesuatu yang boleh aku jadikan sebagai pegangan. Amalan aku nak buat. Apa dia? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Jadikanlah lidahmu sentiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Boleh ke tak boleh? Ratban min zikrillah ta'ala. Lidah kamu tu biar basah sentiasa mengingati Allah azza wa jalla. Qala At-Tirmizi hadithun hasan. Kata di muhakkik, na'am, wa huwa hasan. Jadi amalan banyak dalam Islam ni. Solat lagi, puasa lagi, macam-macam. Jadi yang mana saya boleh buat? Yang ringkas-ringkas lah. Nabi kata biarlah lidahmu sentiasa basah menyebut nama Allah azza wa jalla. Biasanya Nabi ni dia ada farasah, ada tilikan. Dia perhati orang ni mampu buat apa. Orang ni mampu buat apa. Jadi ada orang Nabi suruh solat banyak. Banyakkan sujud. Kasrati sujud. Ada orang Nabi Abdullah bin Busur, Nabi suruh zikir banyak. Anda rasa kita dengan Abdullah bin Busur ini orang panggil tepat. Sebab kita ni banyak sangat sibuk jalan sana sini. Kan? Duduk atas kereta jam sana jam sini. Tapi waktu jam kita boleh tak boleh zikir? Boleh? Alhamdulillah. Hadis 32. Kami juga meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri lagi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, tulis, diriwayatkan Nabi kita ditanya, Ayyul ibadati afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Manakah ibadat yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat? Qal, kata Nabi sallallahu az-zakiruna Allah katsira. Orang yang banyak berzikir pada Allah. Qultu ya Rasulullah wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jalla. Manakah orang yang berperang yang paling afdal darjatnya di sisi Allah? Qal law daraba bi sayfi fil kufar wal musyrikin hatta yankasira wa yahtadiba daman lakana dzakiruna Allah afdalu minhu. Masyaallah. Nabi kata, walaupun dia menebaskan pedangnya kepada orang kafir dan musyrik sampai pedangnya patah dan berlumuran darah, tetap orang yang berzikir kepada Allah lebih tinggi darjatnya. Jadi hadis ini tuan-tuan tanda akhrajahu Tirmizi wa qala haditsun gharib innama nafi min hadits Darraj wa huwa fil musnad min hadits Darraj bin Abi Haitham. Kata di para ulama hadis ini dhaif. Sebab kalau nanya orang ni pergi mati syahid kan, tapi kita kata darjat dia rendah daripada orang zikir. Itu di antaralah. Tapi mana orang yang pergi berperang dia juga berzikir. Jangan kata dia tak berzikir. Hadis ini dhaif, tulis tanda itu. Hadis 33. Kami riwayatkan juga dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kita bersabda? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Tanda tuan-tuan. Yang hadis ni ada dalam kitab Perisai Muslim kita tu. Di awal dalam muqaddimah tentang kelebihan zikir, pengarang dia bawa hadis ni. Tuan-tuan yang ada kitab Perisai Muslim boleh buka. Kalau ada kitab azkar ni tak apalah. Yang tak ada azkar tu buka kitab Perisai Muslim. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku beritahu kepada kamu tentang amalan yang paling baik dan murni di sisi Tuhan, serta tertinggi pada darjat kamu, dan lebih baik daripada kamu bersedekah emas dan perak. Lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh kamu, kemudian kamu tebas batang leher mereka." Penterjemah ni guna tebah, maknanya pancung kepala mereka. Mereka menjawab, "Nak Rasulullah." Qalu bala, kenapa tak nak? Qala zikrullahi ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah itu lebih tinggi darjat dia daripada pergi berperang semata-mata. Kalau orang pergi perang dia zikir, dialah paling baik, dialah paling tinggi darjat. Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain mengatakan hadis ini memiliki sanad yang sahih. Alhamdulillah, para muhakkik juga mengatakan sahih. Alhamdulillah. Wa akhrajahu Malik fil Muwatta mauqufan ala Abi Darda. Lain pula. Imam Malik kata hadis ini mauquf atas Abi Darda. Baik, kita berpindah kepada hadis 34. Dan kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan itu tuan-tuan dan puan-puan tulis tepi kitab tu, menerima salam daripada datuk kita Ibrahim. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi. Faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqri ummataka salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksud dia, Nabi bagi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam Isra, jumpa di langit. Dia berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam kepada umatmu. Alaikassalam. Kena jawab lah. Ibrahim kirim salam pada kita. Dan beritahu kepada mereka bahawa syurga memiliki tanah yang subur dan air yang segar. Ia memiliki lembah-lembah tanam-tanamannya. Tanam-tanamannya apa dia? Landscape syurga. Apa dia? Kata semua. Subhanallah. Alhamdulillah.
wa la ilaha illallah wallahu akbar. InsyaAllah bila kita bertemu dalam syurga nanti, kita pergi ziarah kawan-kawan, kita tengok dia punya pokok banyak tak banyak dalam di halaman dia. Kalau banyak tu dia tu kuat baca. Kalau tak banyak tu kurang baca zikir. Masuk syurga. Tapi zikirnya kurang, dia punya tanaman dia kurang. At-Tirmizi mengatakan hadza hadisun hasan. Kata di muhaqqiq hasan bisyawahidihi. Alhamdulillah, hadis itu hasan bisyawahidihi. Hadis yang ke-35, kami meriwayatkan juga dalam kitab tersebut. Kitab tersebut dia pakai kitab tu lah. Kitab tadilah kitab Tirmizi tadi. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, lepas pada qala tu tutup kurungan, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kata semua, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Dan siapa dia kata doa ni, Maha suci Allah dan segala puji baginya, akan ditanam baginya satu pokok, satu batang pokok kurma dalam syurga. Jadi hari-hari kita menanam, siapa nak banyak kebun, bacalah doa ni. Alhamdulillah. Hadis ini rawahu Tirmizi, sama juga dia kata hadisun hasan. Ada ulama kata sahihun bisyawahidihi. Hadis yang terakhir dalam bab satu ini, bab hadis umum, kami juga meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abi Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, dia kata apa? Qultu ya Rasulullah, ayul kalami ahabbu ila Allah Ta'ala? Qal mastafa Allah Ta'ala li malaikatihi. Dengar ni. Abu Zar bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkataan yang paling dicintai oleh Allah? Manakah ucapan yang Allah Ta'ala suka? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya. Kita tumpang bersama malaikat mengucap kalimah ini. Kata semua, subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi. Kata semua, subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku dan segala puji baginya. Kata Tirmizi, hadza hadisun hasan sahih. Hadis ini sahih, alhamdulillah, hadis ini sahih. Tamaklah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, penutup pada bab ini, sekaranglah saatnya saya memulakan tajuk perbahasan dalam kitab ini. Sebab Imam Nawawi dia nak bagi tajuk pada kita, zikir mengikut waktu, tempat dan keadaan. Yang tadi umum, zikir. Sekarang saatnya saya mulakan tajuk perbahasan dalam kitab ini yang akan saya jelaskan sesuai dengan realiti kehidupan manusia pada umumnya. Saya mulakan dengan zikir ketika bangun tidur, kemudian secara berurutan sampai ketika hendak tidur pada malam hari, lalu saat bangun pada malam hari dan tidur setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Jadi insya-Allah Imam Nawawi nak mula kitab ni dengan mana? Dengan zikir bangun tidur. Sebab apa? Sebab bermulanya hidup hari ni. Daripada bangun tidur, kita berjalan, makan, minum, pergi solat, tidur balik, habislah kitab. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung kitab kita ni dalam bab yang kedua, babu ma yaqulu iza stayqaza min manamihi. Bab bacaan apabila bangun dari tidur. Tunggu dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.